nampak saya dah tekan record. Baik. Okey, sebab kerananya ada juga kawan-kawan lain jugalah yang request kan recording ni. Okey, baik. So kita akan share screen sekarang. Okey. Okey, kalau ada apa-apa tak nampak ke apa nanti Ikhwan bagi tahu kat Nita lah, ya. Okey, alright, no problem. Nampak tak sekarang? Nampak dah? Okey, nampak. Nampak sekarang kat DSG kan. Okey, baik. So sekarang ni nak just perkenalkanlah ya grup ni, kalau siapa lagi yang masih belum jadi ahli, jemputlah datang ke grup kita ni, Doctorate Support Group, dan sekarang ni kita ada ahli lebih kurang 88,000 dan kebanyakannya student master dan PhD yang baru join, dia memang akan datang ke sini ya, sebab yang pertamanya dia akan tanya soalan lah ya berkenaan apa sajalah topik, tajuk, research question, apa semualah. Yang keduanya adalah untuk kita buat networking ya, dan ramai juga yang bagi tahu dia jumpa supervisor lah, dia jumpa kawan-kawan yang satu bidang lah kan di DSG ni. So jemputlah datang ya kalau belum lagi menjadi ahli. Dan di sini juga kalau perhatikan ramai yang tidak guna feature DSG ni lah ya dengan baik, sebab dia ada banyak sangat. Okey, contohnya kalau pergi dekat mall ni dia ada media. Okey, di media ni macam-macam lah ya, dan salah satunya adalah video. So kalau you pergi dekat video ni, kita ada banyak sharing tentang penggunaan software ya, dan terutamanya yang kita jual lah kan. So contohnya ini rasanya yang baru lagi kita buat hari tu. So kalau datang ke sini boleh tengok semua webinar yang ada yang kita buat ya. So nak jemputlah kan sebab yes, I think we can start oops, now. alamak sekejap. Okay. So if you go here, macam ni contohnya yang terbaru kita buat dengan RPubSure ya. RPubSure adalah untuk publishing. So boleh dikatakan banyaklah maklumat di sini yang tak ramai yang aware ya. Dan kalau ikutkan kita pun kadang-kadang kita up lah juga kan news ni, tetapi banyak juga masanya yang video-video ni berlalu macam tu je kan, tak ada orang yang ni. Kemudian boleh juga tengok orang-orang lain yang aktif di dalam DSG. Itu yang satu. Kemudian ini adalah Facebook Anita lah ya. Dan hari ni kita nak cakap tentang ini. Tetapi of course lah ni terlalu banyak kan. Jadi kita cuma akan bagi overview tentang satu adalah scholarship, yang kedua adalah Rev and Write. Okay. So kalau ikutkan di dalam package software ni, ini adalah package yang selalu ramai terutamanya first year lah kan, first year atau second year yang akan beli, iaitu scholarship, tambah Rev and Write, tambah Quillbot dan tambah Grammarly. Ini adalah memang apa dipanggil, nak katakan wajib tak wajib lah kan, tapi kebanyakannya ahli akan beli yang ni ya, yang tulis satu ni. Yang tulis dua ni pun ada juga, tetapi kita gantikan scholarship, Rev and Write dengan Rex. Ini kena masa lain lah, sebab memang tak sempat lah ya. Rex ni pun dia perlukan satu time khas ya untuk ini. Okey. Yang lain-lain ni. Jadi kalau tengok di sini, apa yang kita cuba buat adalah package mesti beli adalah yang utama jika kita beli laptop. Ya, bermaksud mesti ada Windows, mesti ada Office kan, mesti ada EndNote dan mesti ada antivirus. So ini antaranya selalu yang orang akan belilah ya bila nak mulakan pengajian. Ya. Okey. Yang ini package tulis satu ni adalah apabila kita nak mula menulis draft ya, 3 chapter. Draft yang pertama 3 chapter. Dan ikut feedbacknya, ini banyak membantu mencepatkan penulisan. Itu saja. Dia penulisan ni kita memang boleh buat macam orang kata apa, manual lah kan, tulis lah. Okey, mula download paper, lepas tu print, lepas tu highlight kan, lepas tu summary. Tetapi jadi lambat kerana kita tidak ada fokus, kita tidak ada flow. Ya, okey. So jadi kita cadangkan penggunaan software yang 4 ni untuk mencepatkan penulisan, dan terutamanya kalau penulisan dalam bahasa Inggeris lah yang kita sangat-sangat ni lah. Kalau tesis bahasa Melayu kurang sikit lah ya, mungkin hanya Rev and Write boleh digunakan ya, sebab yang lain ni semua dia memang untuk kegunaan edit bahasa Inggeris. Okay, so scholarship boleh juga digunakan untuk bahasa Melayu, tetapi
kurang lah, tak berapa nanti kita tengok macam mana demo dia. Okey, untuk package yang kedua ni, REX ni bermaksud dia total online management untuk thesis. Bermaksud kalau kita guna REX ni, every thesis, semua proses dia ada di dalam di dalam online, ya. Jadi kita cuma buat secarian, lepas tu cari keyword, macam-macam lah boleh buat di online, tetapi kita juga boleh share dengan supervisor. Okay, so draft kita tu boleh share dengan supervisor. Kemudian yang kedua ni Quillbook untuk paraphrase lah, Grammarly untuk edit, ya, dan juga khas untuk bahasa Inggeris, ya. Okey, yang ketiga ni, jika kita menganalisa gunakan kuanti, kita akan selalunya guna SPSS, MOS dan Smart PLS lah, ya. Okey, jadi ini pun banyak lah selalunya kalau dia buat kuanti analisis dia akan belilah yang ni, ya. Dan untuk qualitative analysis kita cadangkan sama ada ATSTI atau NVivo. Rasanya ramai yang guna ATSTI sekarang kerana dia lebih user friendly, ya. Yang ni pun kalau ada keperluan untuk session nanti kita akan buat lah, ya. Mungkin insyaAllah kita akan berurusan lah dengan Cik Kuan, ya. Okey, kemudian sekarang ni pula kita dah ada satu lagi iaitu Thesis Manager. Thesis Manager ni bermaksud kita upload draft kita, dia boleh format ikut universiti tertentu. So untuk Universiti Malaysia kita sedang menghantarlah semua template setiap universiti. Jadi senanglah kan, tak bolehlah juga kalau nak format secara manual tetapi lambat. So ada yang bagi feedback, ada tak Kak Nita software yang yang boleh formatting? Boleh. Jadi kita gunakan thesismanager.com, ya, yang dia punya HQ berasal di Turki, ya. Kemudian apabila kita dah siap semua ni, kita nak terbit pula, kita pun gunakan RPubSure. So kalau siapa yang rajin ni pergi aja dekat laman web DSG tadi, adalah demo dia, sebab kita dah buat dah dengan dia punya team yang berurusan ni lah, ya. Okey, untuk hari ini kita cuma nak fokus kepada Scholarcy dan Left and Right. Okey, kejap nak tanya sikit lah Ikhwan, agak-agaknya lah berapa orang yang dah familiar dengan ni, ada tak nak bagi feedback berapa orang yang dah familiar dengan Scholarcy? Siapa yang dah familiar tekan nombor 1 dekat bahagian chat. Boleh Kita tahu. So that kita ada idea sikit lah kan. Siapa yang buka sini dululah nak tunjuk. Sebab ini kita boleh guna juga secara percuma, ya. Scholarcy ni ada dia untuk percuma. Okey, ada jugalah ada yang familiar. So siapa yang dah familiar, yang dah pernah guna ataupun yang dah beli, ya, yang dah jadi subscriber, bermula 20 hari bulan April nanti ada sedikit perubahan akan berlaku dari segi feature lah, dia ada tambahan feature. So nanti Kak Nita akan bagi link kerana hari tu kita ada buat demo dengan dia punya founder Emma, co-founder dia Emma. So kena tengok lah, ya, video untuk lihat apakah feature yang ditambah tu di dalam Scholarcy, ya. Okey, so untuk yang lain mari kita tengok lah apakah kegunaan Scholarcy ni. Okey, antara masalah utama bila kita nak membuat literature review, kita pun supervisor kata you pergilah tengok dalam 30 artikel ke 50 artikel ke untuk you dapatkan snapshot view of what is your area kan. Okey, contohnya macam Kak Nita bidang education, apa debate yang sekarang yang orang tengah duk cakap-cakap lah kan, kita ni nak menyumbang lah kepada gap ni. So Kak Nita kata masalah banyak ni postgraduate problem ni kan, postgraduate yang dekat Malaysia ni masalah dia tak tahu apa masalah dia. So baru nak tahulah, baru nak pergi cari kan apa masalah postgraduate di Malaysia. So kita pun pergilah kan dekat cara yang senang. Nak share sikit lah kan Ikhwan, ramai yang juga belum lagi tahu cara guna Google Scholar. Kalau belum, ya, ini cara yang pantas lah, but of course lah supervisor akan minta pergi masuk ke database kan. Google Scholar ni pada Kak Nita sangat sangat quick lah. Okay, so katakan Kak Nita pergi Google Scholar, Kak Nita nak cari apa masalah postgraduate ni, problem and challenges dia, ya. Apakah problem and challenges? Dapat banyak paper. Kita nak tengok dulu apa masalah yang common. So kita pun pergilah download kan, buka ni, full time postgraduate sudah buka, tekan lepas tu download. Okay, kalau secara biasanya kita download, kita print kan, kita highlight kan, kena baca pula tu. Banyak ni kan. So ini antara proses biasa yang perlu dilalui oleh semua, dan memang pun itu saja satu-satu caranya untuk kita baca,
Ya, dan of course lah we have to lah kan, sebab ini adalah kita punya dipanggil duty of daily duty lah kan. Okey. Tetapi bayangkan kalau lah ada 100 artikel kan, itu supervisor pula bukannya nak 1-2, dia mesti nak at least 30 tu at least lah, minimum lah kan. So kita pun dah download 30 ni, kita pun print kan, lepas tu kita pun highlight, baca, alamak ada pula yang tak berapa berkaitan lah, dah rugi kertas. Okay, so apa yang Scholasy boleh buat adalah Scholasy, okay, kita pergi balik Scholasy, kita pergi, ini butang dia untuk orang yang nak try free. Ya, try Scholasy now. Jangan tekan yang ni. Kalau tekan sign up free trial ni, you akan kena masukkan maklumat credit card. Tak perlu. Ya, tak perlu. Tak perlulah kan nak buat apa, sebab nanti kalau kita terlupa nak cancel, dia akan charge credit card. So pergi try Scholasy now ni. Okay. Nampak tak? Di sini apa yang Scholasy akan buat adalah Scholasy akan summarize semua artikel yang kita nak baca dan faham. Okay, jadi ada 3 fungsi, dua fungsi utama Scholasy. Yang pertama, kita boleh upload sebarang artikel, report atau book chapter. Tapi book chapter ni kita dah try macam kurang sikit, dia macam tak berapa lah sangat sebab dia banyak kan. Tapi any journal article sangatlah berguna ya. Kita sama ada boleh paste URL. Okay, kita pergi balik tadi, mana dia yang challenges ni, sekejap. Okay, pergi balik. Kalau nak cepat lah kan, kalau tak pun kadang-kadang kita akan panjang dia. Okay, sekejap. Kita pergi balik yang ni. Kita pergi balik, okay, yang ni kita ambil dia punya copy link address, ya, klik kanan, copy link address, pergi balik ke Scholasy tadi, yang kita nak try tadi, kita pun paste kat sini. Apa saja kertas yang ada link URL yang kita boleh download, kita akan dapat proses dengan Scholasy. Jadi selepas kita dah letak ni, kita pun tekan generate flashcard ni. Okay, tengok apa yang berlaku. Dalam masa beberapa second sahaja, Scholasy akan dapat beri kepada kita summary kertas itu. Nampak tak? Okay, so kita dah dapat, oh ni dia punya tajuk, Study Investigate Challenges Faced by Adult Learners, Postgraduate Class in UTM. Ya, ini author dia, ini tahun dia. Okey lah, tak apalah, ada 3 citation. Jadi kita pun kata, okey nak tahulah apa abstract dia, dah dapat. Nampak tak? Sangat cepat. So kita pun kata, lambatlah nak baca kat sini, nak copy paste lah. Boleh? Pergi copy, Ctrl C, buka lah Word. Kita pun, tapi untuk trial version ni, dia tak adalah boleh buat banyak-banyak kan. So kita cuma, sekejap, akan tunjukkan cara cepatnya buat ni. Okay, tapi of course copy paste ni tidaklah digalakkan selalu ya, sebab selalunya takut nanti kita akan lupa dan kita pun akan lakukan plagiarism yang sangat tinggi ya. Okay, so beringat ya, kalau copy paste ingat selalu. So katakan kita nak buat literature metric lah ni kan. Okay, author, title, okay, lepas tu apa tadi, abstract. Lah kita nak cepat-cepat lah. So abstract. Apa lagi lah kita nak letakkan macam dalam selalu normal punya ni. So kita pergilah. Tadi kita dah Ctrl C, Ctrl V. Dah dapat. Nampak tak? So lagi efektif sebenarnya kalau gunakan dalam Excel. Ya, gunakan dalam Excel senang nanti kita boleh ni. So pergi balik. Mana tadi? Ni. Okay, apa lagi? Apa cerita benda ni sebenarnya? Apa dia punya, siapa dia punya responden? Oh ada. Okay, study subject and analysis. Ctrl C, pergi balik ke Word, Ctrl V. Ni katakan responden ya. Okay, berapa dia punya ni. Okay, right, so Ctrl V. Nampak tak? So dengan cepatnya dalam masa beberapa second saja kita dah dapat faham. Yelah, of course kena baca lah kan. Tapi cepatlah sikit. Tidaklah. Lepas tu kita boleh decide. Rasanya kertas ni macam, okey lah, sesuai lah sebab dia di postgraduate. Katakan tiba-tiba kita download dah print siap cantik semua, tak tahu. Tak boleh guna sebab tajuk fokus kertas tu tak sama. So this is how Scholasy akan dapat membantu dengan cepat. Okey, kita copykan, pergi balik. Dan ini ada kalangan ahli DSG yang cakap, Kak Nita, thank you so much. Saya dapat buat saya punya literature review dalam masa 5 hari aja. Dengan syarat dia dah dia dah
dah jumpa lah, dia dah ada kertas semua lah kan. Maksudnya bukanlah kata wah dalam masa 5 hari siap semua, bukan. Maksudnya dia dah ada fokus, supervisor dah bagi tahu dah, ini you buat macam ni sekian, you pergi download 50 kertas, lepas tu you proses lah kertas tu. Dengan syarat itu, bukanlah kata 5 hari tu magic lah sangat kan. Kadang-kadang kita tak boleh juga nak percaya pada magic, tetapi dengan bantuan scholarship ni dia boleh memudahkan kita. Okay, so banyak lagi lah yang kita paling suka adalah, nampak tak, dia akan minta sign in to save, bermaksud kita kena beli yang apa tu dia panggil, dia punya premium lah ya. So kalau kita sign in barulah kita boleh save. Tapi cara yang tadi tu untuk copy paste tu bolehlah digunakan maybe up to 5, 6 macam tu ya. Cubalah buat hari-hari ya, memang boleh dapat. Okay, itu cara yang pertama, which is kita letak dia punya link. Okay, katakan saya dah download dah kertas banyak dah dalam laptop, no problem. Cuma tekan yang kedua ni, iaitu upload paper. Okay, so bila kita upload paper, okay, kita klik upload paper. Okay, of course kita pilih lah kat tempat mana tadi kan. Okay, kita dah letak semua kata kertas kita 4 ni, kita nak proses. Okay, kita ambil satu, tapi kena buat satu-satu lah kan, sebab dia akan proses satu-satu. So ini kertas yang kedua yang kita dah ada dah di dalam laptop. Yang tadi kertas tu ada di online, kita tak payah download pun. Tapi selalunya PG, selalunya lah kan, umum-umum kat internet selalu kita nak je kertas tu ada di dalam kita punya laptop kan, supaya kita boleh proses ya, dengan lebih rasa selamat sikit lah ada kertas tu kan. Okay, nampak tak? Mungkin dalam 10 second, 15 second kita dah dapat. Okay, tajuk dia adalah ini, so kita pun ambil lah. Okay, copy, Ctrl C, banyak pakai Ctrl C, Ctrl V ya. Okay, ni paper yang kedua. Okay, author dia siapa, nanti adjust lah di sini kan. So bila kita jumpa supervisor, kita ada something to show ya, iaitu saya dah buat dah, at least orang kata nampak lah kan, dia punya tu tak adalah pergi bawa tangan kosong je. Saya dah ada dah doktor, ini dia punya ni. Okay, Ctrl C, abstract dia ini. So kemudian of course you kena proses lah kan, janganlah copy paste macam tu, kena tengok lah, kita ni cakap pasal apa, kita ni cakap pasal apa, dan saya rasa saya boleh menyumbang apa-apa bahagian-bahagian. Of course the process system masih you kena buat, tetapi sekurang-kurangnya untuk untuk memproses, untuk mengurangkan masa memahami dan bacaan tu lebih kurang. Okey, itu antara benda utama ya. Okey, sekarang ni sekejap nak tengok kenapa dia tak ada translate. Ada translate di bawah ni. Nampak tak? Di bawah ni translate version ni adalah Google feature ya, bermaksud dia memang kalau kita pergi Google Translate pun kita boleh buat. Tetapi disebabkan ini kita pergi Malay kita boleh katalah kata bahasa Inggeris tu kita tak faham, kita kata macam mana saya nak baca dalam bahasa Melayu ya. Saya pun pergi, nampak tak? Dia dah tukar kepada bahasa Malaysia. Tetapi perlu diingatkan yang bahasa Malaysia ni kita tak boleh download dia. Proses di scholarship hanya akan proses kertas bahasa Inggeris sahaja ya. Tetapi ni at least kita boleh faham lah kan. Ini tentang ini sekian. Kemudian kita boleh ambil teks. Ada. Okey. Setakat sekarang ni ada soalan tak nak tanya tentang penggunaan scholarship? Kalau ada sesiapa ada soalan. Kalau tak ada soalan, kan kita nak move on kepada siapa tu? Ya boleh. Dr. Anita nak tanya, dari segi ketepatan dia tu macam mana? Maksudnya, katakanlah dia dah summarizekan everything kan. Jadi, dari segi ketepatan tu, maksudnya ketepatan bermaksud, dia bergantung pada Google Translate punya feature lah. Ketepatan bermaksud bahasa lah kan? I mean before translation, maksudnya contohnya katakanlah dia bahagikan ikut abstract and then founding and then everything tu dah tepat tu, we need to reread and then kena balik recheck lah. Okay, so of course lah kena recheck lah kan, sebab ini dia menggunakan feature Google Translate. So kadang kita pun tahu kadang-kadang Google Translate pun tak tepat kan, tapi kalau you boleh compare, you tengok ini dengan yang the original English, saya rasa lebih kurang sama kan. Dan ada juga orang yang buat dia panggil apa, tesis bahasa Melayu, dia gunakan feature Google Translate ni lah untuk dia buat kajian dia panggil apa, literature review dengan cepat.
Saya tak berani nak cakap lah kata dia 100% tepat kan. Tapi sekurang-kurangnya dia boleh bagi cara yang cepat untuk kita faham daripada kita nak kena, dah kita print kertas tu, kita baca, kita nak translate pula satu-satu kan. So this is at least lah membantu juga. So kalau tengok saya rasa macam tak adalah macam teruk sangat kan translation dia kan. Nampak tak? Dan dia bukan macam Indonesian sebab dia ada Indonesian. So kita kena guna Malay, kita jangan guna bahasa Indonesia. Dia ada Indonesia rasanya. Mana I? Tu kalau Indonesian. Kalau Indonesian dia akan jadi Indonesian lah. So make sure you guna Malay, bahasa Melayu. Okay, dan of course tak terhad kepada itu sajalah ya. Dia juga ada yang lain. Okay, ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain, kita move lah ya ke next one. Alright. Ikhwan, kalau Kak Anta terlepas soalan, bagi tahu ya. Ikutlah ya sebab kita ni. Okay. So jika dilihat macam ni, okay, saya pergi balik kepada English lah ya, translate and show original. Right. So dengan cara ini, kalau mulai daripada hari ni, katakan dah tahu tentang scholarship ni, hari ni pergi kepada link ni. Okay, kita bagi link ni. Ini adalah link trial dia. Okay, kita letak dekat chat box ni ya. Pergi ke sini dan cuba dulu dia punya feature yang free ni. Berapa harga? Okey, untuk setahun harga scholarship ni adalah 450. Ya, 450 setahun. Tetapi kita ada juga, kita request lah daripada HQ kerana harga dia agak tinggi kan. So boleh beli minimum 3 bulan iaitu 120. Bermaksud sebulan dalam RM40 lah ya. Tetapi sebenarnya tak perlu pun beli sampai setahun tu. Kita tak buat pun literature review sampai setahun kan. Kita beli 3 bulan dulu, kemudian bila perlu nanti kita renew lah. So itulah selalu advice kita kepada banyak student lah ya. Sebab kita pun tahu kekangan student kan. Dan satu yang Kak Anta observe lah, ramai postgraduate di Malaysia ni, dia bila dia dengar je so far dia pun excited nak beli. Alih-alih dia belum faham lagi cara nak guna. So what happen is dia beli tapi tak guna dan sangat rugi. Kerana harga-harga scholarship ni, harga-harga software ni dia mengikut sama ada USD atau GBP lah. Macam scholarship ni dia base dia di London. So harga dia sebenarnya di dalam GBP. Tetapi kita cuba dapatkan untuk Malaysia dan cuba bantulah kan sebab tak ramai juga orang yang boleh beli dengan credit card ya. So RM120 untuk 3 bulan itu minimum dan nanti boleh check dengan Ikhwan lah ya macam mana nak beli. Tapi Kak Anta suggest guna dulu yang free ni sampai tak boleh guna. Katanya hari tu ada yang kawan yang dah cuba, dia kata boleh je Kak Anta, dia kata saya cuba satu hari saya buat 4 kertas. Tapi bila dah lama-lama tu dia detect lah IP yang sama kan. Dia pun kata okay kena buat, kena belilah something like that lah. Kan cuba dulu. Okay, so kalau perlu nanti baru beli. Tetapi mengikut testimoni yang kita dapat, scholarship ni mencepatkan proses literature review hanya kerana kita ada bantuan untuk summarize artikel. Dan ada juga yang tanya, boleh tak saya upload thesis? Boleh tu boleh, tetapi Kak Anta tak rasalah that is the best use ya untuk summarize ni. Sebab utamanya adalah journal artikel ataupun book chapter. Book chapter pun tak berapa. Boleh cuba sebab kita tak ada limitation bila kita beli yang dipanggil premium tu, dia tidak ada limitation. Okay, now sekarang kita nak tunjuk apa yang berlaku bila kita beli premium. So kita pun pergi dekat login register ni, guna email kita sendirilah. Email nanti dia akan bagi password, kita boleh tukar password. So this is your personal software, your personal own login, right? So di sebelah kiri ni you nampak ada library kan. So you tekan sikit, kita pun nak create new library. So bolehlah buat banyak-banyak library pun boleh. Tetapi ikut pengalaman Kak Anta sebenarnya buat je satu library supaya senang kita nak cari kertas. Ya, kalau banyak-banyak tu pun kadang-kadang kita ni. Okay, so kita pergi dekat library 8 ni, kita rename library. Katakan kita nak buat ini sebagai chapter 3. Ya, literature review. Katakanlah, ikut sukalah nak letak nanti kan. Okay, enter to save, right. So kita dah ada ini library kita yang kita akan masukkan dokumen tadi. Cara yang sama iaitu sama ada kita letak open access URL dekat sini, dekat mana-mana yang kita jumpa, ataupun kita drop dokumen kat sini. So kita klik situ, kita pergi dekat kertas yang kita dah save dan kita pun naikkan ya, upload kertas tu. Okay, dan
Simple aja lah sebenarnya. Dan untuk siapa yang dah subscribe Scholarcy bermula 20 hari bulan 4 ni akan ada sedikit perubahan. Ada banyak lagi features yang ditambah di dalam ni ya. So jangan lupa tengok video yang diberilah yang ada dengan Emma beri tadi. Okay, so ini kertas tadi yang kita upload tadi. So kita pun nak pergi klik kat sini untuk kita tengok apa yang ada dalam kertas ni. Okay, inilah contohnya yang berada di dalam kita punya premium Scholarcy ya. Dan jika dilihat di sini kita boleh letak nota. So kita katakan ini key article ya, must read, key article must read contohnya lah, apa-apalah note yang kita nak letakkan. Lepas tu dan note ni akan lekat dengan kertas di sini ya, sama juga kalau pernah guna STI kan, macam tu lah dia punya ni. Lepas tu katakan kita kata okey kita dah baca abstract dia macam ni, sama juga kita boleh buat benda yang sama, iaitu kita boleh copy, kita boleh Ctrl C, kita pergi Word, kita pergi mana tadi abstract kan, pergi pula ni kertas ketiga macam tu ya. So kita boleh buat benda yang sama, Ctrl C, Ctrl V. Lepas tu katakan kita dah proses semua apa semua tu, kita nak tengok references dia. Oh ada references, oh ada lagi ke yang selain pada ni kan, oh ada rupanya. So kita pun pergi kat sini, kita klik lah. Oh kita nak tengok lah kertas ni, oh ni Google Scholar punya, ini apa site AI punya, ini yang finding dia apa. Kita nak baca dulu finding dia, berkenaan ke tidak dengan kita punya kertas. Oh boleh baca ni, dia akan bagi short ya, short finding lah of the paper. Ini kalau selalu supervisor akan bagi tahu snowball. Dia panggil apa? Snowball, kita ambil daripada reference yang ada kan. Okay. Oh bacalah, oh agak macam okey juga ni, sesuai ni. Ambil lah, pergilah pula dekat kertas ni, pergi Google Scholar. Kita jumpa, oh macam ni, ni tak ada ni, so kena cari lain lah kan. Tetapi at least kita boleh dapat dengan cepatnya melalui reference ni kertas apa pula yang kita nak baca seterusnya. So sangat menarik ya. Okay, what about this? Ni, okay student, dia punya respondent lah ya, apa berapa apa semualah. Okay, lepas tu kita kata alah tak puas lah nak kena baca lah main text, pergilah baca. Tekan dekat main text, baca semua. Okay, so agak fleksibel lah di sini ya. Okay, apa lagi feature yang ada untuk ni? Okay, katakan kita kata okay dah baca dah semua, kita nak export lah. Kita juga boleh export sama ada dalam bentuk RIS ni, hasilnya EndNote kot ya, untuk buat kita punya ni, ataupun boleh juga dalam bentuk Excel. Okay, kita pergi ke doc lah ya, macam kata selesa bekerja di dalam Word document. So kita nak export dokumen ni masuk ke Word document. So kita tekan tu dia pun terus download, kita open, kita tengok macam mana rupa dia. Ya dah ada. So ada setengah student kata senang lah macam ni, saya terus je edit kat sini. Boleh juga kalau nak buat macam tu, tetapi sangatlah berhati-hati dengan plagiarism. Ya, plagiarism ni lah isu yang utama kan. So make sure walaupun kita copy and paste tapi kita masih mengamalkan etika penulisan lah ya. Okay, so dah dapat. So katalah 30 kertas tadi, 30 lah kita dapat dalam bentuk ni yang kita boleh edit semua-semua. Dah ada siap references, semua dah siap. Cuma nak check aja sama ada kena tak dengan kita punya ni. Kita tengok bawah dah. Mana? Mana dia? Oh references dia tak ni. Okay, sepatutnya ada. Okay, tak apa, kita pergi balik. Alright, so nampak tak penggunaan Scholarcy yang sangat pantas untuk kita capture ya, our literature review. Right, so selain daripada itu, feature Scholarcy ni apa lagi, kita boleh share library kita. Once kita kata kita nak share lah library kan, kita kata supervisor lah nak tengok. Katakan yang ni, sekejap, kita tengok macam mana. Nampak tak butang atas ni share? Kita tekan butang share ni, kita pun letak email supervisor kita. Kita nak cakap, okay doktor, saya dah baca dah, ini adalah saya punya library di Scholarcy. Boleh tak doktor nak check ke? Doktor nak tengok sama ke? Macam mana So kita juga boleh allow edit. Jadi supervisor atau tim kita yang bekerja dengan Scholarcy ni mesti juga ada premium version of Scholarcy. Baru dah dia boleh bekerja dengan kita lah di dalam Scholarcy library ya. So kalau kita share lah ya. So letak email apa kat sini, email orang yang kita nak share lah kan. Okay, apa lagi yang boleh dibuat oleh Scholarcy? Of course kita boleh ambil kertas yang ada dalam Dropbox kan, sebab most of us kita dah pernah ada sama ada dalam Google Drive atau dalam Dropbox ya. So boleh pilih ni, ataupun ini upload secara manual yang tadilah ya.
Okey, apa lagi ya? Kalau nak ikutkan banyak sebenarnya kita boleh set setting dia. Kita kata kita tak nak lah 400 perkataan banyak sangat, kita nak letak 200 pun boleh, ataupun nak banyak lagi 600 pun boleh ya. Kemudian kita kata kita tak nak tengok table lah. Kalau tak nak tengok figure sebab dia akan buatkan lambat sikit, boleh juga. Tapi kalau nak semua, tekanlah semua ya. Okey, lepas tu ni tak ada apalah. Ini tak ada apa yang kita boleh ni. Okay, save. Okey, lepas tu apa lagi? Ini profil kita. So kita boleh tahulah bila kita punya subscription mati bila, semualah ya, maklumat di sini. Dan di bawah sekali ini, sekejap mana dia? Rasanya dia ada delete account tahu dulu. Bermaksud ada yang tanya selepas saya dah guna, saya tak nak ni, boleh tak saya delete account? Boleh. Di sinilah dia punya butang. Dekat mana tadi? Profile. Dekat profile kita boleh delete account. Jadi semua data-data kita akan dibuang. Jadi tak ada masalah. Tapi once kita delete account, bila kita nak refresh yang baru, kita kena beli lain dan kita kena start all over again lah, ada proses. Itu saja ya, tak ada masalah yang lain. Okey, ada soalan tak sekarang ni setakat ini untuk penggunaan Scholasy? Kanita, ada yang tanya boleh ke highlight ke dalam Scholasy ni? Boleh ke highlight di dalam Scholasy, lepas tu kita nak terima yang ni macam ni. Buat macam ni. Highlight macam ni kan. Ini adalah boleh kita highlight. Sekejap Okey, sekejap kita pergi dekat ni yang ni tadi kan. Okey. Okey, highlight di Scholasy di sini dinamakan annotate. Sekejap. Mana dah? Ni. Annotation or highlight. Untuk highlight atau annotation ni, kita mesti log in kepada third party. Ini adalah third party, dia panggil third party app. Ya, so kita pun, kan kita ingat zaman dekat kita pernah buat ke tidak. Okay, cuba dulu. Dia punya third party adalah Hypothesis. Ya, sekejap nak try. Pernah tak? Rasa macam pernah buat. Dia macam plug-in lah kan? Betul, dia plug-in. So, kena login dulu dengan Hypothesis. Dapat. Okay. So, now katakan kita nak pergi ke sini. Lepas tu, kita nak pergi ke highlight. Lepas tu, katalah kita nak annotate kat sini. Ya, dapat. Tekan kat sini. Nampak tak? Keluarlah nama kita. So, but this is public ya. Bermaksud apa yang you annotate ni akan juga appear kepada orang lain lah yang proses the same paper. Okay, katakan this is katalah kan ni, this is a gap I want to investigate in Malaysia, katakan contohlah apa-apalah. Okay, so kita pun nak add tag ke, kata ini postgrad katakan. So this tagging or this annotation akan keluar lah. Okay, kita boleh pilih tak? Oh boleh, kita letak je only me. Sebab kadang-kadang kita tak nak lah kan our thoughts tu orang lain boleh nampak. So post to only me. Jadi hanya kita sajalah boleh nampak. Okay, tengok apa jadi kalau kita macam tu, post to only me. Tu keluar lah. Okay, sekejap page note, tengok apa. Okay, pergi annotation. Okay, kita nak pergi tempat lain pula. Nak tengok apa yang keluar. Okay, katakan yang ni ESP kan. Okay, pergi atas ni, ada, dia keluar lah. Jadi setiap kali kita login ke Scholasy, dia akan keluar lah annotation ni di tempat yang kita dah letak ni. Katakan ini kita nak tengok ESP area. Post to only me. Okay, hanya kita sahaja yang boleh nampak. Which is a good idea. Sebab kita tak nak lah kan, masa kita proses tu orang lain, tahu pula orang ni duk fikir pasal apa semua. It's not good lah. So, yang pertama, you boleh buat your group sendiri sebenarnya. Faham. Okay. Ni feature yang kat kita pun tak guna lagi tau. Ini public. Ini bermaksud public. Kalau you nak buat private group you create lah private group. Tapi dia akan berada di Hypothesis. Cuba ya, siapa yang dah ada Scholasy punya, apa dia panggil, Scholasy Premium tu, cuba buat. So bermaksud klik dekat sini, you create your own group untuk proses this, dia panggil apa, bidang lah. Ya. Okay, apa lagi ada atas ni? Ini apa ni? Tekan. Show annotation. Okay, you boleh share pula. Kalau you kata nak share lah dekat kawan-kawan yang lain, nak bagi tahu kan. Ni apa? Kita boleh sort out yang mana yang paling awal, yang mana yang paling lama. Ya. Okay, lepas tu ni apa? Help. Help section. Boleh baca juga dekat sini ya, dekat question ni. So, macam mana nak create annotation, macam mana nak create highlight. Tu boleh visible only to you. Select text and then click the highlight button. Okay, contohnya kita pergi tengok. Katakan summary. Okay, ni kat mana highlight button dia?
share mana tadi? Oh, select text and then highlight button. Okay, close. Okay, kita select text ni, kemudian kita pun pergi, ini ke? Tak keluar pun? Ya. Sepatutnya highlight ni. Ni. Okay, lepas kita tu dia terus keluar highlight. Tu kita dah boleh buat. Okay, pergi lagi, kita nak highlight objektif. Klik kanan, klik sampai ujung tu. Lepas tu kat ujung tu dia keluar highlight. Okay, dah boleh buat highlight. Okay, so bermaksud masa kita baca tu kita proses lah kan. Kita sambil proses lah. Okay, so dan di sini apa yang ada ini adalah scholarship punya highlight, iaitu kalau color purple ni contribution, kalau pink ni important point, kalau biru adalah statistik. Kita tengok ada tak statistik? Oh, tak ada. Oh, dia ada table. Okay, and then kita boleh download table tu sebagai Excel. Ya, kalau kita nak tengok. Okay, ini apa yang ada di dalam ni lah, table dia. Tu ada Excel. Ya. Okay, lepas tu kita juga boleh apa lagi, introduction. Ni nampak, ini color apa tadi? Color orange kan? Orange tu apa tadi? Important point. Kalau kita, ini apa yang dia kata, tapi bila kita proses, kita ada our own thinking lah kan about apa yang kita nak highlight. So kita boleh lah highlight sendiri. Kita katakan ini this study aim at investigating provide problem. Kita pun highlight. Okay, dapat dah. Okay. Tapi macam mana nak tukar? Oh, maksudnya color dia warna kuning je lah. Sebab apa highlight dia warna kuning adalah itu highlight kita, dia bukan yang scholarship buat, nampak tak? Yang kuning ni kita buat. Okay, right. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi tentang scholarship, kita boleh move on kepada left and right. So ingat, yang pertama nak cuba pergi ke link ni, ya, yang kita bagi tu, sama ada boleh upload link yang kita dah ada ataupun kita boleh upload paper yang dah kita simpan di dalam laptop. Kemudian kita klik generate flashcard dan akan keluar di sebelah sini. Ya, cuba buat dulu ya, cuba guna dulu. Tengok bagaimana. Okey Kuan, agaknya boleh tak kita pergi kepada ya, kita bacalah, ada soalan sikit. Okey. Oh Azah ya. Oh Azah ni sibuk lah, alhamdulillah ya, aktif sangat. Dia setiap kali ada webinar dia mesti ada. Okey, ini calon PhD hebat ni. Okey, sekejap kita pergi. Kalau PDF dah save dalam watch folder, oh itu Mendeley kot ni. Oh, boleh upload ke scholarship. Okey. Maksudnya PDF tu kita dah save dalam Mendeley. Boleh upload ke scholarship juga. Feature ni hari tu kita request dengan HQ. Bermaksud ramai yang dah simpan di dalam Mendeley desktop kan. Kita tengok nanti bila 20 hari bulan, Kak Anta akan check balik. Kak Anta rasa mesti boleh. Sepatutnya boleh. Because it's just integration. Apa saja yang kita macam tadi, kita boleh buat integration daripada Google Drive dan juga daripada apa tadi yang kita boleh buat tadi. Dia kalau dia ada butang dia boleh buat tu, mesti boleh. Ya, sepatutnya boleh lah. Ya, memudahkan lagi lah kan. Untuk kita masukkan kertas-kertas kita yang dah ada tu, masukkan dalam sini. I hope we can. Ya Zah, I hope they all akan buat nanti. Lepas tu boleh tak muat artikel BM? Okey. Bukan masalah lah. Penggunaan tagging di dalam artikel bahasa Inggeris ni, dia berdasarkan tagging tau. Okey, contohnya macam ni. Bila kita tengok ni kan. Ni. Tagging ni bermaksud untuk setiap kertas bahasa Inggeris dia dah ada dah. Okey, ini tajuk, dia pun tag, ini tajuk. Ya. Ini abstract, dia pun tag ini abstract. Kalau di dalam kertas bahasa Melayu ada yang boleh, ada yang tak boleh. So you have to try. Ya, cuba upload. Ada setengah tu dia jadi macam lari sikit. Ya, because scholarship hanya di tag kepada kertas bahasa Inggeris. Kan English artikel lah. Tetapi ada certain orang yang upload paper BM, dia kata boleh, dia kata saya boleh faham dan saya dapat summary tu. So nak kata confirm boleh guna, taklah 100%. Tapi boleh cuba. Ya, boleh cuba naik artikel dalam bahasa Melayu. Memang boleh highlight. Okey, tadi kita dah tunjuk feature highlight. Kemudian berapa harga? Tadi 3 bulan adalah 120, setahun adalah 450. So you beli dulu 3 bulan, bila you nak renew, you boleh renew. Kalau you skip, katakan you beli dulu 3 bulan, lepas tu rehat sekejap 3 bulan, datang pula 3 bulan, boleh. Memang boleh macam tu. Selagi you tak delete account you sendiri, data memang akan ada dalam tu.
Itu saja dia punya ni ya. Apa saja proses yang you buat dalam tu masih ada dalam tu, sehinggalah you sendiri yang delete the account ataupun you bagi tahu kita, okey lah Kak Nita tak nak guna dah, saya nak delete lah. Minta boleh tak tolong delete, kita akan delete. Kita cuma tunggu you je. Dan you pun boleh delete sendiri kan. Kalau tak nak guna boleh delete. Okey. Alright. Ya betul, lebih kepada paper English lah, tapi boleh cuba ya, sebab ada yang upload paper BM dan dapat. Ada feature citation macam manually, tak ada, sebab scholarship dia bukan tugas dia bukan untuk citation. So itulah yang kita kata tu, belum ada lagi satu software yang boleh buat keseluruhan feature. Kan kita dah sebut dah dekat ada beberapa founder software ni kan. Boleh tak you design satu software yang dia start daripada mula summary, lepas tu kepada citation, kepada maksudnya all in lah kan. Kita tak nak lah guna banyak-banyak software. Lepas tu founder tu kata kita tengah fikir macam mana. So kita tunggulah ya, kita berharaplah mungkin tahun ke depan ke kita akan dapat hanya login kepada satu software dan ataupun satu web base punya application. Kita boleh buat semua proses ni di dalam satu tempat saja, dan hopefully akan berlaku ya very very soon. Dan jangan tak tahu Postgraduate Malaysia lah yang banyak memberi feedback dan banyak memberi contribution kepada development of software. Jangan tak tahu tau, sebab kita antara jumlah postgrad yang terbesar yang ada. So kita compete dengan Indian scholarship, Indian scholar. Ya, Indian pun tak ramai, bukanlah tak ramai, the fact that the buying power is not that much compared to Malaysian. So bila dia nak buat sesuatu software, dia akan contact kita dan tanya, okay, perlu tak postgraduate di Malaysia pakai benda ni? Bayangkan betapa powerfulnya kalaulah kita ni semua ada satu association kan. Ikhwan nanti mungkin boleh fikirkan macam mana nak buat. Kita sebenarnya sangat kuat dalam bentuk demand untuk menggunakan produk-produk ni. So itulah kan, tu pun dah tak ada daya kan, banyak sangat kerja nak buat kan. Kalau tak tu nak buat, kita nak adakan satu pertubuhan ke apa ke tak tahulah kan, yang kita boleh kata no, we want this to happen. Dan apabila tu berlaku, banyak software founder ni akan datang dan bawa dia punya produk pada kita kan. Okay, apa lagi? Feature citation tak ada. Boleh ke kita beli January to March, lepas tu nak guna scholarship sambung balik bayar September to December? Ya boleh. Ya, that's what happen. So you beli dulu 3 bulan, nak try dulu, lepas tu stop kejap, lepas tu you sambung balik kemudian. Bila pun boleh. Kemudian hanya boleh upload satu PDF satu masa. Ya, hanya satu PDF kerana dia nak proses. Kita upload, dia terus proses kan. Tak boleh lah kita upload 5 macam ni nak proses. Sebab ini adalah AI tool di mana dia kena proses lah setiap maklumat yang kita upload tu. So hanya satu PDF setiap masa, summary, kemudian upload pula satu lagi PDF. Yang boleh upload banyak-banyak ni Ref and Write. Tapi Ref and Write dia lain pula dia punya cara. Okay, so let's move on to Ref and Write. Boleh ya? Sebab sekarang dah pukul 12. Kejap nanti sebab kita dah ada time kita kan. Okay, sekarang ni. Boleh ya? Okay, so kita pergi kepada Ref and Write adalah, okay, ini dia punya fungsi. Sekejap kita pergi kepada website dia, sebab dia pun ada trial juga. Ref and Write pun ada free trial. Okay, so siapa lagi yang belum beli Ref and Write, boleh download free trial Ref and Write ya. Sukalah Kak Nita nak bagi tahu, Ref and Write ni adalah satu-satunya software yang lifetime license. Okay, ini alamat dia punya link ya. Sekejap kita bagi dulu. Kejap kita bagi yang link di SG lah ya, sebab untuk link di SG ni dia ada macam, dia senang sikit ya. Okay, ini adalah link dia. Kita copy ni, kita letak dekat gaya UKM boleh suit. Maksudnya untuk scholarship boleh, sebab gaya UKM tu is a template, right? So there's not yet tak ada kaitan lagi dengan template. Maksudnya untuk kita buat tesis ikut gaya UKM, ya boleh guna scholarship betul, tetapi bila nanti nak format tesis nanti kena guna tesis manager lah ya untuk gaya UKM. Okay, let's look at Ref and Write sekarang. Okay, ini adalah laman web Ref and Write. Dan kenapa kita cadangkan pembelian Ref and Write? Kerana Ref and Write satu-satunya software yang harga dia lifetime. Beli sekali boleh pakai banyak kali sampailah pencen. So inilah kelebihan Ref and Write, di mana bila kita dapatkan dia punya software ni, kita boleh install di dalam Word ya. So kalau tengok kat atas ni, nampak tak? Ya. Macam mana ya?
Zoom. Oh bukan Zoom ni. Ni nak tunjuk atas ni. Tak pandai lagi ni Kuan nak kena guna Zoom punya, nak guna apa highlight punya tu ya. Okay, so kebanyakannya software yang kita ada adalah Rev&Write pun duduk di dalam Word, Grammarly pun duduk di dalam Word, Quillbot pun ada di dalam Word. Ya, jadi bermaksud semasa kita menulis tu semua software ni akan berada di dalam Word kita. Okay, jadi mudahlah kan bermaksud. Okay, kita tengok Rev&Write. Apa yang ada di dalam Rev&Write ni? Okay, yang pertama kena faham fungsi Rev&Write adalah sebagai kotak. Ya, bermaksud kita ada 100 artikel, kita kena upload dulu semua artikel ni di dalam dashboard library. Okey, ini ya, tekan dashboard ni, ini langkah pertama. Upload semua artikel di dalam dashboard library. This is it. This is dashboard, you tekan dia akan keluar library. Dan perlu diingat, Rev&Write tidak perlukan internet untuk bekerja. Ya, jadi sangatlah sesuai kalau kita nak balik kampung, internet tak kuat, memang orang akan banyak guna Rev&Write ya untuk proses literature. Macam Scholasty tadi, dia totally web based. You tak ada internet, you tak boleh pakai. So that's why ramai apa yang kita cadangkan, semasa you ada internet tu, you download semua kertas banyak-banyak, lepas tu you dekat dekat Scholasty tu you export turun kan. Jadi beradalah di dalam laptop. Lepas tu balik kampung bolehlah proses. Tetapi sama juga dengan Rev&Write, dia tak perlukan internet kecuali masa you install sahaja perlu internet. Okay, so sekarang ni langkah pertama, upload semua kertas. So Kak nak pergi dekat library 1 ni, Kak pun nak drag and drop sahaja ya. Okay, kita pergi balik dekat desktop tadi. Ada, mana tadi? Ni 4 kertas ni. So kita pun Ctrl A, kita nak select semua ni, kita nak drop masuk dalam tu. Okay, nampak kan? Jadi 4 kertas ni dah masuk. Select all, start import. Semua kertas-kertas ni dah ada di dalam Rev&Write. Okay, save setting. Jangan lupa save setting ya. Okay, katakan kita sebelum save tu, library 1 ni kita nak rename lah kan. Kita tak nak lah dia ni. Okay, kita kata PG problem. Just for us lah ya untuk ni. Okay, so kita pun dah rename. So kita dah ada library 1 dengan PG problem. Kita pun save setting. Alright. Okay. Now, apabila kita dah ada semua kertas tu di dalam kotak ni, di dalam dashboard library ni, apa yang kita nak buat dengan Rev&Write adalah kita nak buat carian. Di dalam 4 kertas ni ada tak perkataan yang kita nak cari? Keywords, phrases ya. So contohnya kertas tu semua berkenaan dengan problem postgraduate semasa menulis ya. Okay, so kat pun kita gunalah yang ni kan. Gunalah Word ni. Of course obviously it has to be a strong word kan. A strong a blank word lah. Okay, kecilkan. Lah boleh lah. Postgraduate postgraduate problem in writing. Kita nak cari terma ni, keyword ni ada tak di dalam kertas yang kita upload tadi. So kita pun highlight dulu, jangan lupa. Kemudian kita pun klik search. Okay, oh rupanya ada antara dalam kertas ni dia ada tulis causes of writing problem among Arab postgraduate student. Oh ini, nak tengoklah kertas kat mana. Kita pun klik kat biru ni. Oh ini dia. Oh dia sebab, oh okay. Alright, so kita pun ambil lah ni. Kita klik ni. Kita pun copy. Ini nak cepat lah kan. Of course kalau cara biasa janganlah buat macam ni. Selalu nak kena ingat tau sebab kadang-kadang postgraduate kata Kak Nita tu ajar copy paste. Tak ajar. I am an English teacher. Okay, this is never my practice. Tapi sebab nak demo kan cepat. Lepas tu kata macam mana nak tengok kertas dia. Kat mana tekan ni yang open original file. Dia keluar, pergilah keluar dekat kertas yang tadilah yang kita upload tadi. Nampak tak? So penggunaan Rev&Write ni sangat cepat kalau kita dah ada kertas tu dan kita dah ada skop lah maksudnya. Tak guna juga kita upload 100 kertas yang kita pun tak tahu apa dia punya kegunaan kan atau apa dia punya isi. Tapi itu boleh tapi dia akan ambil masa sikit. Cumanya kecepatan dia berlaku hanya kerana kita boleh upload paper, buat carian dan copy paste. Itu sahaja. Okay. So sekarang kita dah tahu ini antara masalah dia paper apa, cite lah kan. Boleh letaklah citation dia apa tadi, reference dia apa tadi. Okay. Dan ini banyak yang tak faham dia punya penggunaan Rev&Write. Rev&Write ni tak buat citation, dia tak buat apa. Dia cuma untuk kita upload semua kertas-kertas yang kita ada, buat carian dan mula
menulis. Okey, pergi balik kepada left and right, kemudian kita kata, oh kita tak apa benda ni ya, kita nak paraphrase lah yang ayat pertama ni. Kita pun highlight kat situ, kita tekan paraphrase. Dia pun bagi cadangan. Banyak lagi benda boleh guna. Contohnya, ya, paraphrasing ni tak sama dengan paraphrasing Quillbot ya. Kalau Quillbot dia akan paraphrase word by word. Ini dia cuma bagi cadangan untuk penggunaan ayat lain. Okay, so kita boleh paraphrase. Kemudian katalah kita kata, kita nak tengok lah apa dia, kita nak menulis lah, kita tak ada idea lah. Okay, ni lepas ni nak cakap. Okay, lepas dah paragraf yang pertama ni kita nak sebut previous evidence and finding. Apa dia? Evidence from previous studies. Kita ambil lah. Studies have shown that improvement. Okay, kita ambil ni. Copy. Kita pergi sini. Kita tekan Ctrl V. Okay, Ctrl C, Ctrl V. Tu. Tambahlah ayat sendirilah kan. Tetapi cumanya penggunaan apa dipanggil ni, academic phrase bank ni banyaklah membantu untuk penulisan. Sebenarnya boleh je print benda ni, ataupun kalau you pergi dekat dia punya apa dipanggil website ni ada ni, boleh je guna. Tapi kadang-kadang ada orang dia tak nak kacau flow of thinking, right? So dia pun pergi ke sini pun boleh juga dapat maklumat yang sama, ya. So academic phrase bank ni kata-kata ada, yang free di download di internet pun ada, tapi cuma dia membantu kerana kita ada insert di dalam left and right, ya. Okay, selain pada academic bank, apa lagi kita boleh minta writing idea? Select text. Okay, katakan kita nak minta ni, how to overcome writing problem faced by, okay, highlight, tu kita minta writing idea. Apa yang dia boleh bagi? Dia boleh bagi ni, katakan advantages and features. Dia bagi lagi ayat je lah. Dia bagi idea yang selanjutnya, apa yang kita nak tulis seterusnya. So in my experience, penggunaan left and right ni banyak membantu ketika kita menulis. Okay, tetapi dengan syarat you ada outline apa yang you nak tulis. Ini masalah penulisan ni memang sebenarnya kena attend khusus academic writing lah. Mungkin Madam Nur Azah nanti boleh uruskan lah. Kan terdapati ramai sangat yang belum lagi mahir academic writing tetapi dia nak menulis thesis. Sebenarnya penulisan thesis ni kalau you all check up dia punya tu, you all pergi je tengok sampel apa dia panggil, sampel thesis yang ada, cuba tengok dia punya flow dia punya structure dia, follow. Itu sebenarnya cara yang cepat. Tapi of course lah bila kita attend bengkel kita akan banyak lagi lah kan. Dan English lecturer, English teacher akan tahulah cara nak buat outline, cara nak buat thesis statement, cara nak buat topic sentence. Sebenarnya dia ada dia punya cara. Tapi kat perasan orang Malaysia ni, dia tak pergi dulu kepada academic writing, dia terus pergi nak buat literature review, which is actually the wrong way to do it, ya. Betulkanlah kalau salah, tapi rasanya banyak masalah bermula daripada itu, ya, apabila kita tak tahu macam mana nak menulis, ya, dengan dia punya outline. Okey, apa lagi yang kita boleh buat dengan ni selain daripada academic phrase bank, writing idea, paraphrase, word choice. Okey, katakan kata okey, ada tak perkataan lain selain pada collaboration ni? Tekanlah word choice. Ada tak? Tak ada. Dia tak keluar. Okey, kita cari lagi. Kadang-kadang dia memanglah ada waktu-waktu yang okay, important, kata tak maulah guna perkataan important ni kerap sangat lah. Tu ada significant, ada valuable. So significant, hijau ni lebih, it is significant for the teachers, it is valuable for the teachers. So kita boleh tambah, ya, dia punya penggunaan tu. Okay, selain pada tu apa lagi? Kita bosan nak baca ni, kita boleh tak minta tolong dia baca? Boleh. Okay, you highlight ni, you tekan read. This approach requires collaboration with instructors from the disciplines. Tak sure lah you all boleh dengar ke tak? Boleh kot, Boleh tak, Ikhwan? Dengar tak? Dengar. Dengar kan? So katalah tengah baca apa nama dia panggil? Journal tu bosan tak tahu nak buat apa kan? Tekan je boleh. Kita copy paste, lepas tu kita highlight, letak kat sini, dia boleh bacakan. Tekan read. This approach requires collaboration with instructors from the disciplines, which may not always be possible. Okay.
Tapi mengantuk lah pula kan, baca pun slow je kan. Okay, bergantung lah. Tapi actually reading ni ada banyak. Kalau pergi dekat Google pun type aja. You can actually have a tool untuk tolong bacakan journal tu untuk you. Ada banyak lah sekarang, zaman sekarang. Okay, apa itu setting? Setting ni kalau you nak ubah lah. Kalau you kata you nak result lebih pada 25, you nak tukar font, ni buat sendirilah kan. Kalau tak nak dia punya yang normal one ni. Okay, so save setting. Okay, ini yang default setting lah. So itulah penggunaan left and right, di mana yang pertama ingat kena upload dulu. Okay, mari kita type lah kat sini kan, cara penggunaan left and right. Sebab banyak orang yang beli left and right, lepas tu bukan tak guna, dia guna tu secara tak maksimum. Yang pertama upload artikel, tak kira lah, dia tak ada limit ya, sebab dia bukan simpan di dalam ni, dia cuma upload tagging aja, upload articles in dashboard library, so unlimited. Okay, dashboard library. Kemudian type phrases or keywords to find, ya, kalau kita kata nak cari e-learning ke, blended learning ke, kan, to search, to find, kita type dulu dan jangan lupa highlight. Ini yang isu yang selalu jadi. Dia type, lepas tu dia terus tekan. Tak boleh lah, dia kena highlight dulu. Lepas tu, you can copy paste information. Tetapi ada setengah juga orang cakap, info to your doc. Ada setengah juga orang cara bekerja lah kan. Dia kata saya tak puas lah sebab saya tak baca lagi kertas tu. Saya tak tahu. Betul. So kalau itu masalah you, bermaksud you kena baca dulu kertas tu dan you kena faham dulu. Ataupun you kena ada idea lah kan. So nak baca tu nak guna apa? Gunalah Scholasy. Betul tak? So itulah kenapa kita cadangkan 4 penggunaan software tu. Iaitu kita start dengan Scholasy dulu. Kita baca, kita ambil summary dia. Lepas tu kita upload artikel tu di dalam left and right. Dan kita boleh buat cara yang sama ataupun kita nak copy paste daripada Scholasy pun boleh, tetapi kita dah ada control of the literature lah, orang cakap kan. Kita dah faham, 30 kertas ni cakap pasal ni, ni cakap pasal ni, ni cakap pasal ni. So once kita ada tu, kita boleh seterusnya, kan kita nak teruslah tunjuk yang cepat kan, Quillbot untuk paraphrase. Sebab Quillbot pun ada yang free, rugi kalau tak guna sebab dia memang free. Ingat tak tadi kita ada 4 step kan? Okay, so kita ambil paste text, okay, sorry, kita ambil dulu kertas tadi, yang ni katakan kita nak, kita kata baca ni macam ni lah, saya tak suka lah ni, saya nak paraphrase paragraph ini, okay, ambil tadi copy dan paste. Okay, sign up untuk 700 characters, right, sebab dia terlebih. Untuk free you cuma boleh guna 700 character sahaja. Okay, untuk yang tak sign up 400 karakter sahaja. Okay, so kita bagilah kepada yang setakat yang free ya. Okay, setakat yang free setakat ni je. Okay. So selepas kita tu, kalau you tak sign up, you cuba boleh guna 400. So okay, you pun tekan paraphrase, tengok apa jadi. Daripada ayat ni dia akan boleh nampak tak? The approach require collaboration, yang ni collaboration with instructors from various discipline is needed. Dia tukar ayat tu. Dan banyak postgraduate yang tanya, tak salah ke buat macam ni? Tak salah, kerana ini adalah AI tool. Salahnya adalah kerana kalau kita satu, yang pertama copy paste bulat-bulat tanpa tukar apa-apa. Ini kalau kita guna kepala kita sendiri pun kita boleh buat. Dia panggil apa? Paraphrasing. Tetapi require a lot of thinking, right? So yang ini adalah cadangan sahaja yang diberi oleh Quillbot.com. Boleh cuba, kalau rasa berguna, teruskan guna. Ya. Dan Quillbot ni pun termasuk di dalam package kita lah. Harga dia 180 setahun. Ya. So tadi pertama guna Scholasy, yang kedua guna Rough and Write, yang ketiga guna Quillbot untuk paraphrasing, dan last kali kita akan guna Grammarly untuk edit. Okay. Cepat-cepatlah nak tunjukkan. Yang ni nanti mungkin kalau lama-lama boleh je buat sendiri. Grammarly ni sangatlah berguna untuk kurangkan time. Okay, so of course bila you dah dapat, you beli the premium version, kita akan bagi login tu, kerana kita punya version adalah version team ya, yang untuk education team DSG punya. So you akan guna our own login lah. Kalau you nak beli sendiri, boleh pergi ke laman web Grammarly, beli untuk account sendiri, gunakan kredit sendiri, credit card sendiri, dan harga dia adalah USD 139.
ya. Tetapi untuk ahli DSG pun, untuk ahli DSG kita ada kita punya harga lah ya, iaitu 250 setahun dan boleh renew. Okey, nampak apa yang cepat dibuat oleh Scholasy? Dia terus betulkan dashboard. Tapi of course tengok jugalah kan, kenalah juga baca. You tak boleh juga main agree aja kan. Add an article. Ini masalah biasa. Kita selalu akan tinggal artikel the and a. Okay, it is important for the teachers need to have. Nampak tak? So betulkan je lah. Kalau kata rasa macam tak nak, tak apalah, dismiss lah. Kalau tak nak lah kan. Kalau nak, betulkan je. So mengikut feedback yang kita dapat, supervisor kata kalau belum guna Grammarly memang akan nampak sangat dia punya perbezaan kan. Tetapi juga perlu diingat, walaupun guna Grammarly pun masih juga kita perlu tengok sekali lalu. Maksudnya proofreading secara manual mesti masih berlaku ya. Jangan totally berharap kepada Grammarly semata-mata ya. Ini selalu yang Kak terpesan pada semualah ya, kerana tak semestinya sebab dia pun robot. So nampak tak ni? Ada 89 isu yang dia akan betulkan. Okay, so itu sahaja. Grammarly very simple sebenarnya, dia tak ada apa pun. Dia cuma kita boleh check juga plagiarism, tapi plagiarism dia tak berapa tepat lah berbanding dengan turning in. Memang nak kena check turning in juga ya. So yang paling utama adalah check grammar, dan setting dia di sini bila dia tengok ini adalah premium ya. Okay, so close. Alright, ada soalan tak? Ikhwan, nak tengok ada tak siapa-siapa tanya soalan? Ada dekat bahagian chatting. Okay. Yes, betul Azah. Importance of skill academic writing ni sangat utama. Sepatutnya dipanggil apa? Pusat Siswa Azah perlu wajibkan year 1 student attend dulu academic writing. Kerana masalah biasa, sebab Kak Anta pun ada masalah yang sama walaupun I am an English teacher. Ya, walaupun teacher English sendiri pun rasa macam tu. Sebenarnya kita kena tengok dia punya what you call that structure thesis tu sendiri. Dan ada hari tu one of our group member yang sharing, dia pergi ambil 10 thesis, dia bedah bedah siasat lah kan, dia bedah semua structure thesis tu dan dia tiru sebiji-sebiji. Bukan tiru apa, tiru structure, outline, dan thesis dia menjadi thesis terbaik untuk fakulti dia. Of course ayat-ayat dia lah, konten-konten dia lah kan, tetapi dalam bentuk tu sebenarnya thesis tu dia ada dia punya sendiri, dia panggil apa, apa panggil template, template thesis tu. Tapi it is up to us untuk kita pergi study ya, academic writing tu. Okay, so Hailey, saya guna Quillbot free trial setahun macam tu sampai masa dia dah tak boleh nak rephrase. Okay, then upgrade premium yang offer. Sama je, tak apa. Kalau you beli yang premium website tu pun sama juga. Sebab kita pun adalah wakil daripada Quillbot kan, dan kita wakil khas di Malaysia lah. Kalau you beli yang lain tu mungkin dia lain lah sikit kan. Boleh, kalau dibeli di website pun tak ada apa, tak ada masalah ya. So mungkin nanti kalau nak renew bolehlah beli dengan Cik Ikwan ya. Okey, kalau dah guna Rev and Write, boleh tak dia gantikan LR guna Atlas TI? Boleh. Okey, kena faham macam ni. Kak Nita selalu akan tanya dulu bila orang nak beli Atlas TI. Adakah you nak guna Atlas TI hanya untuk literature review ataupun you nak juga guna untuk analisa kualitatif? Kerana kalau beli Atlas TI hanya untuk literature review sangat rugi. Kerana Atlas TI sebenarnya penggunaan yang paling tepat dia adalah untuk analisa data lah kan. Sebab kita boleh code kan, kita boleh buat team semua. So kalau you punya LR memang bersamaan, lepas buat LR tu nak buat nak analisa data guna Atlas TI, yes, please beli Atlas TI. Tapi kalau setakat nak buat Rev and Write, boleh. Nak buat literature review sahaja tapi data adalah kuanti, eloklah cuba yang lain, Rev and Write ke, Scholasy ke, kan? So, saya kan tak faham soalan ni. Kalau dah guna Rev and Write, boleh tak gantikan LR guna Atlas TI? Macam mana Ikwan? Apa maksud dia tu? Maksudnya mungkin dia nak buat LR tu mungkin nak gunakan tools mana? Rev and Write ke Atlas TI? Saya rasa macam tu kot yang macam faham. Betul lah kot ya Rafidah. So boleh. So Rev and Write dan Atlas TI boleh digunakan untuk memproses literature review. Tetapi perlu diingatlah macam dikatalah Atlas TI harga dia mahal sikit kan, 480 untuk 2 tahun. Dan dia punya learning curve dia untuk you belajar guna Atlas TI tu, that was actually the problem. Banyak orang yang beli, lepas tu dia tak attend bengkel Dr. Hani, lepas tu dia pening lah. Bila dia pening tu, mulalah kita demotivated. Sebab nak guna software ni, Kak Anta notice lah, younger generation sangat cepat. Adik-adik lah kan yang umur 30 ke bawah. Kuan 20 kot.
Okay lagi? 20, bawah 30. So cepatlah, that's why. Dan this is a fact. I mean, bukanlah kata nak ni kan pelajar-pelajar mature ni kan. Tetapi penggunaan software ni sangat sesuai kepada mereka-mereka yang selesa dengan software. So kalau you nak beli software, you pastikan you boleh guna software dulu kan. Kalau tak rugilah kan, kita invest duit banyak, lepas tu kita tak guna kan. Okay. Boleh tak Quillbot add in dalam Word? Yes, boleh. Okay. Lupa tadi nak tunjuk Okay, kalau di dalam Word, yang pentingnya Word kita mesti version Office 365. Ni pun sebab kan kita tak buat ni kan, kita tak add in. Kalau you pergi sekejap kita pergi ke laman web Quillbot, you akan dapat dia punya, pastikan version Office 365 personal license, bukan okay, kita log in lah sebab nak add in kan. Bukannya university license. Sebab university license, unit IT kena benarkan extension. Okay, nampak tak di atas ni? Ini adalah laman web Quillbot dan kita dah beli kan kita punya account premium. Kalau tak premium memang tak boleh add in lah ya, dia kena premium. Kemudian kita pergi extension, kita tekan dekat Microsoft Word. So dia akan bagi step by step untuk add in. Tetapi selalu masalah akan berlaku bila Word kita tu bukan Office. Okey, jap tengok. Masuk tak? Ni dia dah masuk. Ini memang yang version ni lah ada. Email kita ada. Kita boleh summarize lagi juga. Summarizer ni fungsi dia lebih kurang macam apa nama tu? Macam Scholarly lah, tetapi kurang sikit. Ya. Okey. So sama juga. Kita ambil yang macam tadi. Kita ambil this approach. Okey, kita klik copy. Kita pergi kat sini, okay, kita nak paraphrase kan, Control V. Okay, kita tengok paraphrase. So, dia keluarlah kat bawah ni. Okay, your text will be rewritten. Mana dia? Paraphrase. Okay. So, dia keluar kat bawah ni kan. This approach require collaboration. Sama juga keluar macam tadi. Collaboration with instructor. Katakan kita rasa kita tak nak lah, kita nak buat lagi lah. Kan kata macam tak sedap lah. Okay, rephrase balik. Rephrase lah. Okay, dapatlah yang lain. So, always remember that semua-semua ni adalah AI tool yang bekerja di behind ya, dan dia adalah robot. So kadang-kadang ada yang kita boleh follow, ada yang kita memang kena guna our own brain lah kan. So Kak Anta cuma bagi ni sebagai alternatif. So kita tak kata kalau you guna software ni confirm lah UGOT. Tak, that is never that apa dia panggil the statement ya, that is never. Cumanya apa yang kita perasan apabila ramai student yang guna, dia mencepatkan sikit proses literature review, dia mengurangkan sikit stres dan dia bagi motivation untuk terus ada workflow yang sama. Okay, cakap pasal workflow sekejap ya. Ipuan nak share yang tadi. This will end in 5 minutes hopefully. Mana tadi kita punya Facebook ni. So siapa-siapa yang nak tahu berkenaan ni, bolehlah request Facebook ni, masihlah ada lagi. Jahat tau Facebook ni, kita duk seronok sharing kan, dia akan apa dipanggil, dia deactivate. Ni dah akaun ketiga dah. Yang 2 lagi akaun dah tak boleh guna dah. So kan copy paste sinilah ya, request lah friend kalau ada yang sudi berkawan, silalah ya. Okay, right. So kita pergi kepada ni. Request friend, nanti kita ni. Okay, kan kita nak tengok dekat ni, ada tak lagi foto yang tentang sekejap. Itu ada foto kita share tentang step, the flow ya. Bermaksud flow penggunaan mana entah. Ada yang awal-awal dulu. Ikuan nanti kalau boleh share kan. Ingat tak kan tadi share flow setiap hari kan? Ada yang dalam saya dah share dalam Telegram tadi. Okay, yes. Kalau boleh follow lah flow tu ya. Kerana yang ni, yang tulis satu ni, guna mula Scholarly, kemudian Rough and Write, Quillbot dan Grammarly. Gunakan 4 software ni secara berturut-turut konsisten dalam masa sebulan. Tengok apa hasil dia. That is just my suggestion lah. Okay, so itu saja rasanya Ikuan. Tak ada dah rasanya soalan lagi? Ya. Doktor. Okay, saya panel 1, panel 2 tu apa function dia doktor? Oh, yang Rough and Write tadi ya? Rough and Write tadi. Okay, sekejap kita pergi patah balik. Okay. Di sini tutup dulu. Okay, so katakan kita pergi dashboard. Yang bawah ni kot. Sekejap So katakan kita ambil satu. Okay, lepas tu kita pun klik Academic Phrase Bank. Ni kan. Okay.
search panel 1 dan panel 2 ni bermaksud macam mana nak cerita ya. Okay, expanded text, right. So ini kita search untuk apa tadi yang kita highlight tadi kan. Bila you pergi kepada panel 2 itu adalah ini, this approach require collaboration. So ini adalah perkataan yang dia pick up daripada keywords yang kita highlight ni. Okay, contohnya approach, collaboration, instructor, discipline. Ada tak benda yang sama? Apa yang ada di sini adalah, maksudnya you boleh pergi tengok lah. Kan? Kalau yang pertama tadi, ini cuma cadangan perkataan yang you boleh guna kan untuk gantikan ini. Tapi ini adalah kertas mana yang berkaitan dengan this phrases that you highlight. Okay, kita pergi lain pula. Okay, katakan what are the problem faced by Arab postgraduate. Pergi balik, academic phrase bank. Okay, tutup dulu. Alright, ini pergi balik, academic phrase bank. Keluar tak benda yang sama? Okay, ambil balik. What are the problem faced by postgraduate? Oh, ini. Okay. Okay. Writing ideas keluar apa? Oh, di sini. Sekejap Macam mana tadi? Subject. Oh, search. Klik search. Sorry. Saya klik lain. What are the problem faced by Arab postgraduate? Kita klik search. Kemudian dia keluar. So yang ni panel 1. Yang apa yang berkaitan ni, panel tu apa? Sama je. Kak terasa sebab kita tick dua-dua tadi. Ingat tak? Masa dekat dashboard ni. Panel 1, panel 2. Sepatutnya, ni panel 1, panel 2. Kegunaan ini adalah kertas yang kita sendiri upload. Kertas yang kita dapat dari orang lain. Untuk panel 2 ni, you boleh decide sama ada you nak letak your own paper. Untuk mengelakkan self-plagiarism, you upload your own artikel yang you tulis. So, you boleh nampak lah ada tak benda yang sama ditulis. Sefaham kat entah lah, itu yang diberitahu oleh Dr. Prem. Kalau nak lebih confirm, kena pergi tengok YouTube tutorial by Dr. Prem sebab kita memang dah buat sesi dengan Dr. Prem lah. So, ini adalah kertas yang you upload, yang you ambil daripada tempat lain. Yang panel 2 ni adalah your own paper. Kertas yang kita tulis sendiri supaya kita boleh elakkan self-plagiarism. Supaya kita tak menulis benda yang sama yang kita dah tulis di kertas yang sebelumnya. Harap clear ya. Okay, so dan pastikan dan sebenarnya tak perlu ada banyak-banyak library ni. Kerana apa? Kerana selalunya bila nak buat carian, kita cuma perlu satu library saja kan. So hanya buat satu library, chapter 3, chapter 2, literature review, masukkan semua 100 ke 200 ke artikel di dalam satu library ni sahaja. Which means dia akan keluar dekat panel 1 sahaja. So memudahkan kerja you, tak confuse. Kecuali lah kalau you nak buat carian untuk tahun 2020 ke atas, tahun 1900 ke atas macam tu boleh lah. Tetapi pada kat entah, why we do that? Kita cuma akan mengconfusekan kita sendiri. Ya? Okay. Ada lagi tak soalan berkaitan scholarship, Reverend Wright? Okay, terima kasih Arifah. Kanita, kalau yang panel tu kalau pilih satu panel tu pun tak ada masalah kan? Yes, betul. Cuma pilih satu panel pun. Dan my suggestion is that only guna satu panel ni sahaja. So yang ni antik lah. Ni dia memang akan tick lah kan tadi. Guna panel satu ni sahaja. Supaya kita cuma fokus kat sini je. Save setting. Okay, lepas tu kita cuma akan nampak di sini je lah. Tutup. Okay. Ini, search panel 1. Dia akan keluar kat sini lah. Sebab kalau you tengok sama je dia keluar kan. Bila kita buat search. So, kena trial and error lah. Tetapi sebagai beginner, hanya gunakan the minimum feature yang boleh. Ya, sebab kalau tidak, dengan kita nak proses lagi kan, dengan pening dia lagi kan. Okay, so harapnya dapatlah membantu sedikit sebanyak menggunakan flow cadangan kita tu, iaitu bermula dengan scholarship, guna dulu yang free, lepas tu guna ref and write, kemudian paraphrase dengan Quillbot dan seterusnya edit dengan Grammarly. So itu saja sharing lah yang Kak Enta boleh bagi tahu lah. So just to let you all know, Kak Enta pun sekarang tengah bergelut dengan 3 chapter proposal untuk DBA program di IUMW. Masalah yang sama juga dengan you all. So I am in the same boat as you. So walaupun dah boleh guna software kan, masalah dia sama je. Iaitu hari-hari kita nak kena mengadap laptop, nak tentu yang laptop merajuk tu hari ni. Dah stop dah, tak tahu lah apa jadi. Kan nak kena hantar kedai pula. So so this is the same process. Walaupun you dah siap PhD pun nanti, you akan buat
paper kan, writing articles, benda yang sama juga. So might as well kita dapatkan sistem yang sesuai dengan kita. Dan ada yang tanya, betul ke guna software ni lebih mudah? Kak Nita tak berani cakap hanya kerana dia depend pada kesesuaian orang tu untuk faham software tu, sama ada dia cepat faham ataupun dia guna software lebih complicated. Ada juga yang rasa, alah saya rasa saya guna software saya jadi lambat, then stop. Ya, so kita cuma cadangkan untuk ada beberapa segmen pelajar yang sesuai dengan guna software sebab dia faham penggunaannya. Ya, okey, itu saja Ikhwan. Okey, Kak Nita mungkin boleh beritahu tak dari segi combo ke, ada special discount for Yes. So kalau untuk special discount price kena berurusan dengan Ikhwan lah ya, sebab kita dah bagi price pada dia. So selepas ni mungkin Ikhwan akan bagi Google Form ke apa ke kalau dia nak beli. Okey, tak apa, nanti saya update dekat dalam Telegram channel lah. Yes. Update semua dalam Telegram channel. Terima kasih juga kepada Ikhwan yang banyak membantu postgraduate kita ya. Especially gang DSG pun ramai dalam Telegram YouTube, sangat membantu. Especially Mandeli tu nampak macam mudah tau. Tapi sebenarnya dia tak mudah. You kena lalui sesi untuk belajar cara guna kan. Itu sajalah. Okay, so Rusliza nanti untuk combo price semua boleh contact Cik Ikhwan ya. So Cik Ikhwan, Ikhwan sebenarnya adalah kita punya dia panggil agent lah, affiliate lah ya, yang membantu kita juga untuk promosikan software-software ni. Okay, terima kasih banyak. Okay, terima kasih banyak kepada Kak Anita, Dr. Anita kerana luangkan masa. InsyaAllah nanti kalau mungkin kita akan adakan lagi nanti demo pada masa akan datang. Nanti kita boleh dengan geng-geng rakan-rakan saya nanti. Okay. InsyaAllah. Okay, baik. Sebab kita pun memang nak buat beberapa siri lah kan, sebab ramai yang minta. Tapi sebenarnya the best thing is kalau you nak tahu dengan cepat, you terus pergi kepada YouTube tutorial. Ya, sebab setiap software ni dia dah ada dah YouTube tutorial. Tapi mungkin bila kita explain dalam bahasa Melayu ni agak cepatlah sikit nak faham kan. I understand technically. Okay, thank you everyone. Okey, terima kasih Dr. Anita. So kepada rakan-rakan yang lain, saya akan updatekan pada hari ini juga harga yang promotion tu macam mana nak orang kata nak beli dan link sebagainya, nanti saya akan update dalam ni dan ada mungkin kod diskaun yang kita akan berikan. InsyaAllah siapa yang nak beli ni dalam masa seminggu kita akan bagi diskaun lah. Nanti apa-apa nanti saya akan update dalam Telegram channel So pastikan anda follow my Telegram channel dan juga follow, wajib subscribe juga, join DSG group sangat-sangat bermanfaat. Go to the video, everything semua ada dekat situ. Okey, terima kasih semua. Saya rasa itu saja pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Anita kerana bantu banyak postgraduate dekat Malaysia ni dengan DSG group dan juga rakan-rakan lain. Semoga dipermudahkan. Doakan saya juga dipermudahkan dalam pengajian saya dan juga saya doakan kepada anda untuk dipermudahkan segala-galanya insyaAllah. Okey, terima kasih. Salam Jumaat, selamat puasa. Assalamualaikum dan have a nice day.